Jadi banyak orang kena penyakit pasal dia tak ikut sunnah Nabi yang tidur awal. Malam ni dia bahagi pada 3 bahagian kan. Awal malam, pertengahan malam dan hujung malam. Malam ni bermula daripada maghrib sampai subuh. Jadi awal-awal malam ni kita ni duk ada di tempat yang bagus. Sembahyang maghrib berjemaah, lepas tu dengar kuliah sampai pukul 8 lebih, 9, 9.30 tak nak habis sembahyang. Pergi tidur lah. Dia jangan, kalau boleh lepas isyak tu, jangan banyak bersembang. Tapi kita lepas isyak tu duk bersembang banyak kan. Duduk kedai kopi, kena si kandang kan, pukul 12, 1. Waktu yang paling bagus kita tidur sebelum 10.30 malam. Siapa sini tidur sebelum 10.30? Seorang pun tak ada. Saya sembang dengan satu doktor. Saya suka tidur lewat. Itu satu hari pergi jumpa doktor, sakit kepala. Doktor kata, Han tidur pukul apa? Saya kata, saya tidur pukul 1. Bangun pukul apa? Pukul 4.30, 5. Oh, Han tidur tak cukup. Mana tak sakit kepala? Saya kata, habis kena tidur pukul apa? Dia kata, paling lewat 10.30 dah duduk atas katil. Setengah jam tu terpulang kan, nak buat apa? Nak baca Al-Mulk ke? Nak baca buku ke? Ada orang suka dengar lagu Hindustan sebelum tidur. Ada. Tak kira lah, tapi dia sebut tu dari sudut sains lah kan. Dia kata bila sebelum tidur tu dengar lagu ke, dengar zikir ke, dia kata bagus untuk merelakskan minda kan. Itu dia punya kajian. Setengah jam, lepas tu tidur. Pukul 11 lena. Bila kita tidur pukul 11, 12, 1, 2, 3 jam tu, waktu tu kita tidur 3 jam. Kalau kita lena sebelum pukul 11 kan, pada masa 3 jam tu, badan kita akan mengeluarkan sejenis hormon yang akan memberi kesihatan kepada kita. Yang mana hormon tu takkan keluar selepas, kalau kita tidur selepas pukul 12. Hormon tu takkan keluar. Kalau makcik lena pukul 12, pukul 12, 1, 2 tu dia tak keluar. Dia hanya akan keluar kalau kita lena tu sebelum pukul 11. Jadi banyak orang kena penyakit pasal dia tak ikut sunnah Nabi yang tidur awal. Betul tak betul? Termasuk dengan saya yang duduk bercakap ni pun. Kalau boleh itu kita tidur awal. Supaya bila mana kita tidur pukul 9, 10 ke, 10.30 ke, 11 ke. Lepas tu katalah kita bangun pukul 2.30 pagi ke, 3 pagi ke. Waktu tu kita tak akan rasa letih, kita tak akan rasa mengantuk pun. Sebab pada 4 jam yang awal kita tidur tadi tu, 1 jam dia punya tidur tu umpama 3 jam. Yang pastinya akan memberi kecergasan kepada tubuh dia untuk saat lagi pagi tu, dia nak bangun, nak beribadah tu jadi senang. Dan itulah yang menjadi amalan para salafus soleh. Mereka tidur awal supaya ada tenaga. Dan kemudian mereka akan menghidupkan malam hari mereka tu dengan tahajud. Ada para salafus soleh, kalau kita buka cerita Imam Ahmad bin Hanbal, satu malam tahajud dia 500 rakaat mesti. Bila dia dah tua, dia dah uzur, dia dah tak larat, dari bila 500 jadi 250 rakaat. Ada para salafus soleh yang pada malam hari semayang 2 rakaat dia tu, dia khatam Quran 30 juzuk. 2 rakaat semayang. Tapi dalam 2 rakaat tu, 30 juzuk khatam. Mau kita try buat sekali ni. Kita tak mampu kan. Tapi sekurang-kurangnya biarlah malam hari itu ada sedikit sebanyak. Sebab kurikulum dalam nak menjadi hamba Allah, selain daripada dia jaga sembahyang 5 waktu, dia suka menghidupkan malam hari. Dan Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang menghidupkan malam hari dia tu dengan ibadah.